Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid semua sihat dan ceria-ceria selalu. Pada hari ini, murid-murid akan bersama dengan saya, Cikgu Rahayu dari SK Putrajaya Presin 11-1 untuk belajar matematik, tajuk pengurusan data tahun 3, penyelesaian masalah melibatkan pengurusan data dalam situasi harian. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks, buku nota dan alat tulis. Sebelum kita mulakan dengan tajuk hari ini, mari kita imbas kembali kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari berkaitan pengurusan data. Baiklah murid-murid, masih ingat lagi apa itu gundal? Ya, bagus. Gundal ialah tanda seperti garis atau simbol yang dibuat sebagai peringatan semasa menghitung supaya tidak berlaku kesilapan atau mengelirukan ketika membilang. Cara untuk membuat garis gundal ialah kita buat satu tanda atau garis bagi kiraan setiap satu objek dan apabila cukup 5 bilangan objeknya, kita akan buat satu garis merentasi ke atas ke 4 garis sebelumnya. Jom kita kumpul, kelas dan susun data bagi contoh berikut. Jadual menunjukkan jenis sayur yang digemari oleh satu kumpulan murid. Jawab soalan berikut. Pertama, berapa orang muridkah yang gemar sayur brokoli? Soalan kedua, sayur apakah yang digemari oleh 5 orang murid? Dan soalan ketiga, sayur apakah yang paling digemari dan berapakah bilangannya? Mari kita semak jawapan bersama ya murid-murid. Jawapan soalan pertama ialah seramai 12 orang murid yang gemar sayur brokoli, iaitu ada 5 garis gundal tambah 5 garis gundal dan tambah baki lagi 2 garis gundal. Jawapan soalan kedua pula ialah 5 orang murid menggemari sayur bayam, iaitu ada 5 garis gundal. Jawapan soalan terakhir ialah sayur yang paling digemari lobak merah, iaitu sebanyak 16 orang, iaitu ada 3 kali garis gundal 5 dan kemudian tambah baki 1 lagi garis gundal. Baiklah murid-murid, seterusnya kita imbas kembali tentang cartapai. Cartapai adalah gambar rajah yang menunjukkan pembahagian atau pecahan data atau maklumat dalam bentuk bulatan. Cartapai berikut menunjukkan bilangan 10 kitar semula yang dikumpul oleh kelas 3 Linux, kelas 3 Fedora, kelas 3 Amiga dan kelas 3 Debian. Mari kita baca dan mendapatkan maklumat daripada cartapai berikut. Bilangan 10 yang dikumpulkan oleh kelas 3 Linux ialah 35 biji. Kelas 3 Debian mengumpul 10 paling banyak iaitu sebanyak 40 biji. Manakala kelas 3 Amiga pula mengumpul bilangan 10 paling sedikit iaitu sebanyak 6 biji sahaja. Bagaimana murid-murid? Masih ingat lagi bukan cara hendak membaca dan mendapatkan maklumat dari cartapai? Bagus murid-murid. Baiklah, kita akan teruskan dengan kemahiran ketiga yang telah dipelajari sebelum ini, iaitu membuat perkaitan antara piktograf, carta palang dan cartapai bagi mewakili suatu maklumat. Piktograf, carta palang dan cartapai adalah gambar rajah yang digunakan untuk mewakili maklumat atau data.
ketiga-tiga gambar rajah ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Apa itu piktograf? Piktograf adalah rajah yang terdiri daripada gambar atau simbol bagi mewakili sesuatu kuantiti atau sekumpulan data. Seterusnya, apa itu carta palang? Carta palang pula ialah gambar rajah yang menggunakan jalur yang sama lebar secara mencancang atau mengufuk untuk mewakili nombor atau data. Carta palang juga dikenali sebagai graf palang. Carta palang mempunyai palang-palang dan garis lurus yang dipersembahkan secara menegak dan mencancang atau melintang dan mengufuk. Ianya juga digunakan untuk membuat perbandingan di antara dua atau lebih perkara pada sesuatu masa. Jom kita lihat contoh berikut. Jawab soalan berpandukan piktograf, carta palang dan carta pai di paparan slide. Soalan pertama, apakah persamaan antara ketiga-tiga carta tersebut? Ya, betul. Ketiga-tiga carta tersebut mempunyai tajuk yang sama, iaitu sarapan yang digemari. Soalan kedua, apakah yang ditunjukkan oleh simbol orang paling banyak, palang paling panjang dan bahagian paling besar? Ya, bagus murid-murid. Simbol paling banyak, palang paling panjang dan bahagian paling besar menunjukkan sarapan nasi lemak yang paling digemari. Dan soalan ketiga ialah, sarapan manakah yang paling kurang digemari? Ya, betul. Sarapan yang paling kurang digemari ialah bubur ayam, iaitu sebanyak 3 orang sahaja bilangannya. Bagaimana murid-murid? Boleh ingat semula semua kemahiran yang telah kita pelajari sebelum ini? Jika sudah bersedia, mari kita mulakan dengan kemahiran yang hendak dipelajari pada hari ini. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran berikut, iaitu menyelesaikan masalah melibatkan pengurusan data dalam situasi harian. Murid-murid sekalian, bagi soalan penyelesaian masalah, kita boleh gunakan 3 peraturan asas berikut, iaitu yang pertama, melihat apa maklumat yang diberi di dalam soalan. Yang kedua pula, melihat dan mencari kehendak soalan. Yang ketiga ialah menentukan cara penyelesaian untuk mendapatkan jawapan yang tepat dan betul. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh pertama. Azad mengumpulkan data bilangan buah anggur yang dimakan oleh 5 orang rakannya dalam jadual. Siapakah yang makan buah anggur paling sedikit? Langkah pertama, kita baca dan lihat apakah maklumat yang diberi dalam soalan tersebut. Maklumat diberi ialah bilangan buah anggur yang dimakan oleh 5 orang murid melalui jumlah garis gundal, iaitu Alia makan sebanyak 5 biji, Dina makan sebanyak 8 biji, Yasmin makan sebanyak 12 biji, Afzan makan sebanyak 7 biji dan Adi makan sebanyak 4 biji. Kemudian, kita lihat kehendak soalan, iaitu siapakah yang makan buah anggur paling sedikit? Cara penyelesaiannya ialah kita lihat semula jadual dan cari bilangan buah anggur yang paling sedikit antara 5 orang rakan Azad tadi. Oleh itu,
Jawapannya adalah adik yang makan buah anggur paling sedikit. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh kedua. Carta pie berikut menunjukkan peratus perbelanjaan Encik Adlan dalam masa sebulan. Berapakah jumlah peratus perbelanjaan bagi keperluan dapur dan ansuran kereta? Langkah pertama, kita baca dan lihat apakah maklumat yang diberi dalam soalan tersebut. Maklumat yang diberi ialah peratus bagi setiap perbelanjaan, iaitu ansuran kereta adalah 20%, keperluan dapur sebanyak 20%, lain-lain pula adalah 25%, dan terakhir sekali, makan dan minum 35%. Kemudian, kita lihat kehendak soalan iaitu jumlah peratus bagi keperluan dapur dan ansuran kereta. Maka, cara penyelesaiannya ialah kita nyatakan dahulu nilai peratus bagi ansuran kereta dan keperluan dapur iaitu 20% dan 20%. Kemudian, kita lihat semula kata kunci pada kehendak soalan iaitu perkataan jumlah. Jumlah merujuk kepada operasi apa ya murid-murid? Ya betul, jumlah merujuk kepada operasi tambah. Oleh itu, kita bina ayat matematik bagi operasi tambah tersebut, iaitu 20% tambah 20% sama dengan 40%. Bagaimana murid-murid? Boleh faham setakat ini? Bagus murid-murid. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh ketiga. Data menunjukkan warna-warna kegemaran murid kelas 3 Debian. Warna kegemaran apakah yang sama banyak bilangannya? Langkah pertama, kita baca dan lihat apakah maklumat yang diberi dalam soalan tersebut. Maklumat yang diberi dalam ketiga-tiga carta ialah warna merah iaitu sebanyak 13 orang, warna biru 20 orang, warna hijau 10 orang dan warna kuning 10 orang. Kemudian, kita lihat kehendak soalan iaitu bilangan warna kegemaran yang sama banyak. Maka, cara penyelesaiannya ialah kita lihat dalam ketiga-tiga carta iaitu dalam piktograf, bilangan simbol warna kegemaran sama banyak ialah warna kuning dan hijau. Dalam carta pie, pecahan bulatan yang sama besar ialah warna kuning dan hijau. Manakala dalam carta palang pula, palang yang sama tinggi ialah warna kuning dan hijau. Jadi, jawapan akhirnya warna kegemaran yang sama banyak ialah warna kuning dan hijau. Bagaimana murid-murid? Cikgu harap murid-murid boleh memahami dengan jelas cara untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan data melalui contoh-contoh yang telah dibincangkan tadi. Sebagai langkah pengukuhan, mari kita cuba latihan berikut. Soalan pertama ialah piktograf menunjukkan jualan pizza dari hari Ahad hingga hari Rabu. Berapakah jumlah bilangan jualan pizza bagi hari Selasa dan Rabu? Soalan kedua ialah carta palang menunjukkan bilangan alat tulis murid kelas 3 Fedora. Alat tulis murid yang manakah paling banyak? Soalan ketiga ialah carta pie menunjukkan jenis alat muzik kesukaan murid.
berapakah beza bilangan antara piano dan kerincing? Soalan keempat ialah data menunjukkan jenis makanan yang digemari oleh murid-murid kelas 3 Amiga. Makanan apakah yang paling banyak digemari? Soalan kelima menunjukkan data bilangan murid yang terlibat dalam 5 acara sukan. Apakah acara yang mempunyai bilangan murid yang sama banyak? Soalan keenam pula menunjukkan data jenis-jenis rumah di sebuah kawasan perumahan. Berapakah jumlah bilangan jenis rumah paling banyak dan paling sedikit? Dan soalan terakhir ialah data menunjukkan jenis-jenis serangga yang dilihat di sebuah taman bunga. Apakah perbezaan bilangan jenis serangga paling banyak dan paling sedikit? Baiklah murid-murid, mari kita semak jawapan bersama. Soalan pertama, maklumat yang diberi ialah jualan pizza dari hari Ahad hingga hari Rabu, iaitu hari Ahad sebanyak 30 keping, Isnin sebanyak 60 keping, Selasa 75 keping dan Rabu 45 keping. Kehendak soalan ialah jumlah jualan bilangan pizza bagi hari Selasa dan Rabu. Cara penyelesaiannya ialah bilangan jualan hari Selasa sebanyak 75 keping, manakala hari Rabu pula 45 keping. Kata kunci dalam kehendak soalan ialah jumlah jualan pizza yang merujuk kepada operasi tambah. Maka ayat matematiknya ialah 75 tambah 45 sama dengan 120. Jadi, jawapan akhir bagi jumlah bilangan hari Selasa dan Rabu ialah 120 keping pizza. Soalan kedua, maklumat yang diberi ialah bilangan alat tulis murid kelas 3 Fedora, iaitu pen sebanyak 10 batang, pembaris 5 batang, buku tulis 25 buah dan pemadam 15 biji. Kehendak soalan ialah alat tulis murid yang manakah paling banyak? Cara penyelesaiannya ialah lihat palang paling tinggi dalam carta palang, iaitu buku tulis sebanyak 25 buah. Maka jawapannya alat tulis murid paling banyak ialah buku tulis, iaitu 25 buah. Soalan ketiga, maklumat yang diberi ialah jenis alat muzik kesukaan murid, iaitu rekorder sebanyak 8 buah, piano 10 buah, gitar 6 buah, kerincing 5 buah dan drum 4 buah. Kehendak soalan ialah beza bilangan antara piano dan kerincing. Cara penyelesaiannya ialah bilangan piano sebanyak 10 buah dan kerincing pula 5 buah. Kata kunci dalam kehendak soalan adalah perkataan beza yang merujuk kepada operasi tolak. Maka ayat matematiknya adalah 10 tolak 5 sama dengan 5. Jadi, jawapan akhir bagi beza bilangan antara piano dengan kerincing ialah 5 buah. Soalan keempat, maklumat yang diberi ialah jenis-jenis makanan yang digemari oleh murid-murid kelas 3 Amiga, iaitu
Mi goreng seramai 8 orang, burger seramai 15 orang, spaghetti 10 orang dan nasi lemak seramai 7 orang. Kehendak soalan ialah makanan yang paling banyak digemari. Cara penyelesaiannya ialah kita lihat bahagian bulatan yang paling besar dalam carta pai dan palang paling tinggi dalam carta palang, iaitu bilangannya adalah 15. Jadi, jawapannya ialah 15 orang yang paling banyak menggemari makanan burger. Wah, pandai murid-murid. Soalan kelima, maklumat yang diberi ialah bilangan murid yang terlibat dalam 5 acara sukan, iaitu lontar peluru seramai 25 orang, lompat tinggi 15 orang, lari 100 meter 20 orang, lari berpagar 20 orang dan lompat jauh 30 orang. Kehendak soalan ialah acara yang mempunyai bilangan murid yang sama banyak. Cara penyelesaiannya ialah kita lihat bilangan simbol orang dalam piktograf yang sama banyak bilangannya dan pecahan bulatan yang sama besar dalam carta pai. Jadi, jawapannya ialah lari 100 meter dan lari berpagar, iaitu sebanyak 20 orang. Syabas murid-murid. Soalan keenam ialah maklumat yang diberi ialah jenis-jenis rumah di sebuah kawasan perumahan, iaitu rumah teres 1 tingkat 30 buah, teres 2 tingkat 10 buah, rumah berkembar 15 buah dan banglo 10 buah. Kehendak soalan ialah jumlah bilangan jenis rumah paling banyak dan paling sedikit. Cara penyelesaiannya ialah dalam piktograf, simbol rumah paling banyak dan paling sedikit, palang paling tinggi dan paling rendah, serta bahagian paling besar dan paling kecil dalam carta pai, iaitu 30 dan 10. Kata kunci dalam kehendak soalan adalah perkataan jumlah yang merujuk kepada operasi tambah. Jadi, ayat matematiknya ialah 30 tambah 10 sama dengan 40. Maka, jawapan bagi jumlah bilangan jenis rumah paling banyak dan sedikit ialah 40 buah. Tahniah murid-murid. Baiklah murid-murid. Soalan terakhir ialah maklumat yang diberi adalah jenis-jenis serangga, iaitu kumbang sebanyak 5 ekor, pepatung 8 ekor, rama-rama 4 ekor dan belalang ada 10 ekor. Kehendak soalan ialah perbezaan bilangan jenis serangga paling banyak dan paling sedikit. Cara penyelesaiannya ialah lihat palang paling tinggi dan paling rendah dalam carta palang dan simbol yang mewakili bilangan serangga paling banyak dan paling sedikit dalam piktograf, iaitu belalang 10 ekor dan kumbang 4 ekor. Kata kunci dalam kehendak soalan adalah perkataan beza yang merujuk kepada operasi tolak. Jadi, ayat matematiknya ialah 10 tolak 4 sama dengan 6. Maka, jawapan bagi beza bilangan jenis serangga paling banyak dan sedikit ialah 6 ekor.
Tahniah dan syabas ya bagi murid-murid yang berjaya menjawab semua soalan yang diberikan dengan betul. Cuba perbanyakkan latihan lagi bagi menambahkan kefahaman dan kejelasan terhadap kemahiran yang kita pelajari pada hari ini. Cikgu harap semua murid dapat memahami dengan jelas melalui semua penerangan, contoh dan latihan yang telah kita pelajari. Kita telah hampir ke penghujung sesi pembelajaran pada hari ini. Semoga selepas pembelajaran ini, murid-murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan pengurusan data dalam situasi harian dengan betul. Sekian sahaja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid memantapkan lagi pengetahuan berkaitan tajuk pengurusan data. Jumpa lagi di kelas akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.